mengenai dengan peraturan Masywarat 36/12 berhubung kait dengan kenyataan yang telah dibuat oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri sewaktu menjawab soalan lisan pada minggu lalu. Jadi saya ingatkan kepada Yang Berhormat Bandar Kuching sebelum saya menjemput Bandar Kuching untuk berdiri, supaya apa nanti yang dihujah itu mesti berkisar kepada apa yang disebut pada ketika itu menurut rekod dalam Hansard. Jadi saya mau Yang Berhormat nyatakan kepada saya dengan jelas di mana perkataan-perkataan yang telah dihujah oleh Menteri Dalam Negeri yang Berhormat fikir melanggar peraturan Masywarat 36/12 sehingga perlu Dewan ini untuk mengambil ketetapan bahawa beliau perlu dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Iya, saya akan baca daripada Hansard dan merujuk kepada kenyataan-kenyataan yang saya rasa adalah telah menghinakan kaum-kaum lain di negara ini. Pada 18 hari bulan Mac 2014, semasa Timbalan Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat dari Santubong memberi statistik mangsa jenayah rogo yang melibatkan remaja 15 tahun ke bawah bagi tahun 2012, di mana 80% daripada mangsa yang dilaporkan adalah daripada kaum Melayu. Dan selepas memberikan statistik itu, beliau mengatakan, dan saya akan quote, sebenarnya oleh kerana orang Melayu sensitif sangat kepada kes-kes seks di antara belia ini, maka laporan mesti dibuat oleh pihak-pihak ini. Pihak lain mungkin kurang sensitif kepadanya, maka nisbahnya dapat diterima. Perkara yang berlaku itu boleh diterima oleh pihak-pihak lain. Dan yang unquote, dan saya ingin merujuk specifically kepada perkataan kenyataan perkara yang berlaku itu boleh diterima oleh pihak-pihak lain. Perkara yang berlaku itu yang dirujukkan, yang dikatakan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri adalah kes rogo mengenai melibatkan remaja 15 tahun ke bawah. Dan perkara itu yang dikatakan oleh beliau bahawa boleh diterima oleh pihak-pihak lain. Saya rasa ini satu jenayah yang kita semua kejam, kita semua kutuk, dan kita tak boleh terima. Tak kira orang Melayu, orang Cina, orang India atau Dayak, Kadazan Dusun, tak ada orang apa yang boleh terima. Dan oleh itu saya rasa Yang Berhormat, ini bukan berhujah. Ya. Saya mau tahu di mana perkataan-perkataan yang dihujah. saya rujukan tadi. Nanti saya belum siap Yang Berhormat. Saya nak tahu di mana perkataan-perkataan yang Berhormat fikir melanggar peraturan Masywarat 36/12, karena ini tertaluk kepada pengertian ataupun interpretasi. Yang Berhormat, selepas itu baru saya boleh menimbang apabila mendengar pula hujah daripada sebelah. Karena setiap pengertian ataupun definisi yang kita beri itu berbeda. Di mahkamah pun soal defamation terpaksa ada bukti-bukti yang tertentu. Sila sambung. Ya, oleh itu saya nak merujuk kepada phrase itu. Perkara yang berlaku itu boleh diterima oleh pihak-pihak lain. Saya rasa ini satu kenyataan yang tak ada asas dan menghinakan orang-orang bukan Melayu. Kerana kes-kes rogo melibatkan remaja 15 tahun ke bawah itu tak dapat diterima oleh anyone. Oleh itu saya rasa ini telah melanggar peraturan 36/12 dan juga melanggar 36/10C. Yang menyakitkan, menimbulkan perasaan
perasaan ill feeling, ill will among races. Oleh itu saya mintalah Yang Berhormat Timbalan Menteri supaya tarik balik perkataan sebegitu dan minta maaf to put the record straight. Iaitu sekian ya. Mas, sila. Tan Sri, sebelum Yang Berhormat Timbalan Menteri menjawab, boleh saya menyentuh sedikit mengenai perkara yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Bandar Kuching, Tan Sri. Kerana saya perkara yang sama? Ya, Okey, sila. Tan Sri, satu hal saya, Tan Sri, itu seperti yang biasa, bila satu soalan dikemukakan, soalan yang khusus yang dikemukakan oleh situ, hari itu Ahli Parlimen situ ada minta, soalan ini berbunyi macam ni, Tan Sri. Minta Menteri Dalam Negeri menyatakan jumlah kes rogol bawah umur khususnya yang berusia 16 tahun ke bawah seluruh negara tahun 2013 dan nyatakan langkah kerajaan bagi membendung kes berkenaan. Tidak ada soalan atau apa-apa ditanya mengenai breakdown mengenai bangsa. Itulah sebab Tan Sri selalu memberi pandangan. Bila Menteri menjawab mana-mana soalan, perlu singkat, nombor satu. Nombor dua, jawab kepada soalan yang ditanya. Jangan jawab soalan yang tidak ditanya. Maka bila Yang Berhormat Timbalan Menteri memberi racial twist kepada jawapan beliau, itu memberi huru-hara kepada semua. Apa yang beliau menjawab itu tidak boleh diterima langsung. Itulah yang dihujau oleh Ahli Parlimen Bandar Kuching. Very clearly menunjukkan bahawa Yang Berhormat Santebong tidak mengikut peraturan mesyuarat, tidak mengikut menjawab soalan yang ditanya. Itu perlu memberi satu pandangan mengenai ini supaya lain-lain menteri juga bila menjawab, jawab soalan yang ditanya, jangan jawab soalan yang tidak ditanya. Terima kasih. Sila. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Saya yang pertama, kalau Tan Sri amati apa yang dibacanya Berhormat daripada Bandar Kuching tadi, ternyata rangka kata apa bahasa Melayu mengatakan iaitu sentence. Yang kedua, saya gunakan perkataan mungkin, itu ada keraguan Tan Sri. Keraguan saya, betulkah tidak orang lain kurang sensitif? Satu. Jadi yang pertamanya, saya berlatar belakangkan fakta. Jadi soalan di bawah peraturan 36/12 memang tak ada boleh dibawa. Oleh kerana fakta, kalau disebut dalam Dewan, dia tidak mengerikan Tan Sri. Kalau fakta dibaca, sama ada kita suka tak suka, fakta itu kalau ditanya, kalau dijawab dalam parlimen ini, tidak menjadi satu kesalahan di bawah tu. Melainkan fakta itu disebut satu kali, lain fakta yang lain disebut lain kali, lain juga, mungkin itu menjadikan penyelewengan di bawah peraturan 36/12. Jadi yang di bawah 36/10 pula, itu ada sedikit terkena. Saya menerima hakikat bahawa, tetapi kenyataan juga fakta. Jadi kalau dia terkena, dia juga kalau ditanya, saya sekarang boleh tak saya tanya dengan Tan Sri, saya nak mendedahkan jumlah sebenar. Ini yang ditanyakan oleh Berhormat dalam blog, dalam Facebook, Twitter sebagainya, supaya saya mendedahkan betul tidak realiti kemungkinan yang saya sebut tadi. Saya nak tanya dengan Tan Sri, boleh tak saya dedahkan fakta ni? Tan Sri? Sekejap Yang Berhormat. Sekejap. Boleh Tan Sri? Sekejap. Ya. Okey. Sekejap Yang Berhormat, sekejap. Saya respons dulu kepada apa yang dibangkitkan. Yang Berhormat, sebagai ingatan, kita rekop balik. Peraturan Mesyuarat 36/12 yang seperti mana semua kita sedia maklum, ia bertujuan
untuk merujuk seseorang yang berhormat yang berhujah mengenai sesuatu perkara yang di mana fakta dia salah, totally wrong. Apabila yang berhormat yang berhujah itu diingatkan ataupun beliau sendiri sadar bahwa hujahnya itu salah dan beliau tidak memperbetulkan kenyataan itu satu kriteria lagi. Tetapi kriteria ketiga ialah hujah yang dibuat oleh seseorang yang berhormat yang menimbulkan pertikaian di bawah peraturan masyarakat 36/12 mesti mempunyai unsur-unsur niat jahat after realizing that the statement was wrong and he was made aware by other YBs that the statement was wrong, the fact was wrong, but no effort from his side to make it correct. And there must be an element of niat jahat. Jadi dalam perkara ini terpaksa saya timbang apa yang berlaku di antara kedua belah pihak, and the scenario yang harus diambil kira latar belakang ini. Itu sebab kenapa saya ucap terima kasih kepada Ibu Barat yang yang mengemukakan suatu pendapat tadi. Sudah menjadi budaya kita dalam berhormat bahwa apabila menjawab soalan, kadang-kadang yang tidak ditanya pun, seperti yang disebut oleh Ibu Barat tadi, kita sebut. Tetapi dalam hal ini saya mau minta kerjasama semua. Jangan perkara-perkara umpamanya yang if you are to keep it quiet, tidak ada benda yang berlaku, tetapi apabila kita bangkitkan seolah-olah ianya benda yang besar. Dan apabila saya baca Hansard dan mendengar tadi respon daripada menteri yang berkenaan, saya boleh mengeluarkan andaian-andaian yang kalau dianggap negatif, maka negatiflah. Umpamanya, saya baca statistik mangsa jenayah rogol yang melibatkan remaja 15 tahun ke bawah bagi tahun 2012 adalah sebanyak 1.550. Mangsa terdiri daripada 1.243 orang Melayu, yaitu 80%. Sebanyak dia sebut bangsa-bangsa lain. Tetapi oleh karena statistik jumlah itu menyentuh dengan ramai orang-orang Melayu 1.243, maka kalau ada yang berhormat daripada kalangan orang Melayu ataupun berbangsa Islam, boleh dia berdiri. Yang berhormat mengatakan begitu, seolah-olah orang-orang Melayu dan Islam ini adalah perogol. Daripada situ pun boleh kita buat satu isu untuk mengelakkan perkara itu, jangan ada persepsi seperti begitu. Maka ahli yang berhormat yang berkenaan daripada Suntubung mengatakan terus dia justify. Apabila saya baca secara keseluruhan, ini dia kata bukan bermakna bahwa statistik yang tinggi itu menandakan bahwa orang Melayu ini adalah bangsa perogol. Daripada statistik, jadi dia justify lagi terus bahwa dia kata mungkin sebab dia ialah oleh karena bangsa ini dia sensitif dengan hal ini, maka dia buat laporan polis. Jadi daripada semua fakta-fakta di depan saya ini, mengambil kira sewaktu kita berbahas, kadang-kadang apabila kita menjawab fokus lain tidak kita buat tumpuan, maka dia buat justifikasi begitu. Tetapi apabila saya menimbang terus, sama ada dia mempunyai niat jahat, selain daripada kita mencari perkara-perkara negatif bahwa kita kata dia ada niat jahat, maka saya berpikir bahwa dia tidak mempunyai niat jahat dalam soal ini. Jadi saya mohon kerjasama ahli yang berhormat dalam soal begini. Tolong termasuk menteri-menteri apabila berhujah, awas sedikit. Jangan semua yang ditulis oleh pegawai kerjaan itu daripada nokta, koma, semikolon, segala isyarat seruhan, tak payahlah baca. Exercise your discretion, mana yang patut, mana yang tidak.
Dan begitu juga kepada ahli yang berhormat apabila membuat soalan-soalan. Jangan oleh kerana soalan itu ada unsur-unsur, minta maaf saja, macam political mileage sedikit. Tolong jangan. We are all matured leaders. Jadi apa yang disebut oleh Bandar Kuching itu, dia seorang peguam. Saya rasa if we pick all these issues yang menimbulkan kekecewaan, tidak boleh kita bermesyuarat. Jadi saya harap keputusan saya dalam hal ini apabila saya mendengar ahli yang berhormat daripada Sentubong, saya boleh benarkan beliau. Bolehkah dia kata saya timbulkan statistik lain? Dia ada justifikasi lagi. Tetapi kalau saya benarkan, ini bukan soal yang menimbulkan, yang timbul sewaktu berbahas, bermakna itu soal baru. I cannot allow that, yang berhormat, walaupun itu ada justifikasi. Kenapa? Because apabila saya benarkan, itu sudah tidak betul melanggar peraturan masyarakat. Mengenai dengan soal peraturan masyarakat tadi yang lain itu macam ilmu dan sedemikiannya, menurut peraturan masyarakat kita, apabila ketika dia berlaku, then somebody must stand up and object to it. Jadi perkara itu sudah berlalu. Sila, Bandar Kuching. Ya. Sebelum kita wrap up this matter. Tan Sri, tadi Tan Sri merujuk kepada perkataan bahawa yang berhormat Timbalan Menteri kata mungkin guna perkataan pihak lain mungkin kurang sensitif kepadanya, maka nisbahnya boleh diterima. Tapi apa saya rujukan spesifik adalah yang sentence selepas itu, perkara yang berlaku itu boleh diterima oleh pihak-pihak lain. Dan apa yang telah bukan saya yang terjemah apa yang dikatakan olehnya, tapi semua include ahli-ahli yang berhormat daripada Barisan Nasional pun menganggap perkataan begitu adalah amat ofensif dan menghinakan kaum-kaum lain. Oleh itu saya rasa itu perkara yang berlaku itu yang dikatakan oleh yang berhormat Timbalan Menteri, perkara yang berlaku itu boleh diterima oleh pihak-pihak lain. Ini bukan satu andaian, bukan satu, ini ada a statement of facts. A statement of facts. His opinion put in the form of a statement of facts. And I think that fact is not right. It's not correct and ought to be expunged or at least sekurang-kurangnya minta maaf supaya tidak menimbulkan apa-apa kekeliruan. Masya Allah, saya paham. Okey, saya ulang balik. Untuk seseorang ahli yang berhormat itu boleh kita rujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan di bawah 36(12), mesti ada 3 elemen. Pertama, kenyataan yang dibuat itu adalah kenyataan yang tidak betul. Apabila disedari yang tidak betul, mesti diperbetulkan. Elemen yang ketiga, mesti mempunyai niat jahat. Itu sebab saya kata dalam hal ini boleh kita perbesarkan, boleh kita perkecilkan. Tetapi sila sebagai Menteri Dalam Negeri dan beliau ini juga mantan timbalan speaker, saya jemput yang berhormat untuk buat kenyataan sebagai respons lagi. Sama ada wajarkah untuk minta maaf kalau misalnya kata yang berhormat sendiri berpikir bahawa yang berhormat tidak mempunyai niat jahat pun untuk mengatakan bahawa orang lain itu toleran dengan perkataan dalam ruang lingkup yang dibahas ini. Sila yang berhormat. Terima kasih. Terima kasih Yang Tan Sri. Kalau saya nak sebut Tan Sri secara peribadi, saya memang tak boleh langsung Tan Sri dipikirkan. There's no way you can imagine saya sebagai seorang individu berniat jahat dalam soalan ini, Tan Sri. My wife is Chinese, Tan Sri. Itu satu. Keluarga kami, Tan Sri, India pun ada, Bidayuh pun ada, Iban pun ada, semua ada. Jadi kalau dilihat daripada sudut ini, there's no way. Saya terima banyak SMS daripada keluarga-keluarga saya. There's no way I can imagine myself bercakap macam tu. Minta maaf, sambung cakap orang putih sedikit. Jadi dalam keadaan sini, elemen 36(12) memang tak ada langsung dalam pemikiran saya. Saya guna satu, saya dalam sudut dipotongkan ayat-ayat satu persatu, Tan Sri.
memang you boleh cari pun. Saya bersetuju dengan peguam macam Yang Berhormat daripada Bandar Kuching tu. Kalau potong satu out of context baca, then you can find the fault. Tetapi word mungkin yang saya pakai itu untuk keseluruhan apa yang saya sebut selepas itu. Jadi Tan Sri, jangan dipikirkan saya ni resis ataupun ada mirip kepada itu. Saya pindah ke rumah saya sendiri sekarang pun Tan Sri oleh kerana my brother-in-law just next to me. Itu sebabnya kenapa saya tidak duduk dalam kawasan orang Melayu. Saya duduk dalam kawasan Cina. I'm the only Malay in the whole kawasan. The reason is very simple. Kerana my keluarga dekat situ. My wife, children, family. Jadi Tan Sri, saya lagi Yang Berhormat Chong ni, orang Sarawak ni, dia tahu. Saya baru balik daripada Petanak, kampung nama Petanak di Balingian. Kampung Petanak tu Tan Sri, orang Kristian dengan brother-in-law, brother dia, orang Islam duduk satu rumah. Ini keluarga kami. Tan Sri, jadi tak boleh masuk langsung lah tu. Tapi saya bersetuju dengan Yang Berhormat Ipoh Barat tadi. Soalan kadang-kadang jawab terlebih sedikit, tapi soalan pun banyak terlebih juga Yang Berhormat. Saya selalu menyebut di atas sana masa saya duduk di atas sana. Jadi kalau kita nak ikut parlimen betul-betul, jawab soalan yang ditanya. Jangan soal politik itu dalam cerita. Begini Yang Berhormat begini. Seandainya apa yang dihujat Yang Berhormat itu, walaupun Yang Berhormat tidak berniat jahat untuk menyakitkan hati orang lain, kalaulah itu pengertian ahli Yang Berhormat yang lain, oleh kerana tidak ada niat jahat, sudikah Yang Berhormat tarik balik atau minta maaf atas di sana saja kalau tidak berniat jahat? Ada Yang Berhormat yang lain, ada soal ini soal serius. Duduk. Kalau tidak serius tidak akan dibangkitkan 3612. Yang Berhormat, biar saya buat keputusan sini. Biar saya buat keputusan Yang Berhormat. Saya dah duduk. Yes, cause more kontroversi dengan apa dia kata. Satu term Yang Berhormat. Apa? Jadi saya faham apa saya buat. Jadi kalau nak minta maaf Tan Sri, saya tanda. Tetapi kalau yang dicadang oleh Yang Berhormat Chong tadi, satu sentence yang kedua tu expand daripada handset, saya setuju. Kalau itulah dikehendaki, saya setuju. Yang satu tadi, selepas sentence mungkin itu ada satu sentence lagi yang dibaca tu tadi, ditarik daripada handset, itu saya setuju. Oleh mengedarkan keadaan. Yang Berhormat Bandar Kuching. Sila Yang Berhormat, bermakna yang tadi offending words itu, Yang Berhormat yang berkenan sanggup untuk expunge, meaning arti expunge ini seolah-olah perkara itu tidak dihujat. Okay, I think itu maksudnya sudah ini perkataan ditarik balik. Itu saya rasa boleh terima lah. Saya tahu Yang Berhormat bukan seorang resis, tapi ini sebagai pengajaran kepada semua. Jangan buat kesimpulan yang tak ada asas. Terima kasih. Terima kasih. Bermakna ya Bro. Yang Berhormat, saya tak nak berceramah lagi. Saya dah setuju yang satu ditarik daripada Hansat. Tak perlu minta maaf Yang Berhormat. Nanti lain kali semua orang akan diminta maaf. Terima kasih. Okay, jadi saya terima kasihlah kepada Yang Berhormat. Sama. Masih. Ini orang Sarawak lah Yang Berhormat. Kita orang Sarawak ni. Balik pun sama kapal terbang nanti sama belon. Masih Yang Berhormat,